Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Peguam-peguam Najib pun sepatutnya di penjara. Wow, itu satu kejutan, persoalan yang dahsyat. Rupa-rupanya dalam satu berita dan telah pun disebut tidak adil bagi Najib di penjara kerana kesilapan peguam. Wow, rupanya kekalahan Najib Razak di mahkamah kerana kesilapan peguam dan bukan kesalahan beliau. Tapi kenapa Cyber Troopers Najib tak hentam peguam dia? Hentamlah peguam-peguam Najib. Kalau betul kekalahan Najib itu disebabkan oleh kesilapan peguam, hantamlah. Dan akhirnya Roman Akramovich memasukkan di dalam tweetnya, dia kata, ya, setuju. Sepatutnya dengan peguam dia sekali kena penjara. Wow, ini mesti kes tak puas hati. Bukan juga lah, tapi kan kalau betul Najib Razak salah dia kerana dia kalah kerana dipenjara kerana kesilapan peguam. Ini peguam apa nih? Najib silap cari peguam nih. Aduh. Di dalam sinar harian yang telah diterbitkan sejurus selepas diumumkan Najib kalah, tidak adil Najib dipenjara kerana kesilapan peguam, kata hakim. Wah, ini hakim sendiri tahu yang cakap. Hakim berkata, tidak adil bagi Datuk Seri Najib Razak kerana terpaksa membayar harga yang tinggi dengan meringkuk dalam penjara semata-mata kesilapan peguamnya, kata Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Abdul Rahman Sebli. Abdul Rahman merupakan satu-satunya hakim yang menentang keputusan majoriti panel hakim. Kalah tetap kalah lah. Yang menolak rayuan bekas ahli Parlimen Pekan itu selaku pemohon untuk mendapatkan kebenaran menyemak keputusan mahkamah. Sama sebelum ini yang mengekalkan sabitan hukuman dan denda berhubung kes SRC International Sdn Bhd. Berbekalkan majoriti 4-1, 4 panel hakim menyokong untuk menolak rayuan Najib kerana tidak bermerit. Salah tetap salah, sudah kalah tetap macam mana pun. Pada saya tak tahulah itu masalah peguam ke atau memang sudahlah peguam salah, sudahlah peguam silap, memang bersalah lagi. Bagi saya begitulah. Mungkin begitulah. Kalau salah, macam mana peguam dia guring pun, spin pun, posing pun, macam mana peguam dia cuba lindungi Najib Razak pun tetap kalah juga kalau memang salah. Tapi yang kesiannya kalau betul berlaku, iaitu peguam-peguam Najib hanya silap, itu lainlah cerita. Tapi kalau memang Najib memang bersalah, macam mana pun diguring, macam mana pun di spin, macam mana pun peguam cuba tolong, tetap salah juga. Hakim-hakim yang bersidang itu ialah Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Vernon Ong Lam Kiat, Datuk Rosaria Bujang dan Datuk Nordin Hassan, termasuk Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Abdul Bakar Jais. Ketika membaca keputusan penghakiman, Abdul Rahman berkata peluang yang ada ialah melihat peguamnya berjuang untuk kepentingan dirinya. Namun ia tidak berlaku ketika pendengaran rayuan dibuat di Mahkamah Persekutuan tahun yang lalu. Sudah diberi peluang pun. Menurutnya, peguam Najib ketika itu, Datuk Hisham Teh Potek, tidak mengemukakan rayuan selepas memaklumkan kepada panel hakim bahawa beliau tidak bersedia.
Rayuan langsung tidak didengar pemohon berada dalam keadaan kurang bernasib baik, sekaligus menyebabkan satu pihak saja mengemukakan permohonan di hadapan panel terdahulu, yaitu Timbalan Pendakwa Raya selaku responden. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bagi anda yang sudah bersama-sama dalam channel ini sebagai subscriber, sebagai member, saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada anda semua. Jadi Teletubbies dulu. Terima kasih kepada anda semua. Bagi yang belum, saya mohon untuk tekanlah butang subscribe, like, share. Dan terima kasih untuk komen-komen anda yang amat berharga. Okey, baik. Terbaru ini pastinya Datuk Seri Anwar Ibrahim tak akan habis-habis untuk dikecam, untuk diganggu pentadbirannya, untuk macam-macam lagi yang dilakukan oleh pencabar-pencabar politik, musuh-musuh politik. Of course, itulah negara kita, negara demokrasi yang sangat bagus. Kita memelihara demokrasi negara Malaysia dengan baik. Tetapi baru-baru ini akhirnya salah seorang daripada warga diraja Malaysia memberikan sokongan yang amat padu kepada Anwar Ibrahim, dan inilah buktinya bahawa Anwar Ibrahim memang berada di landasan yang betul untuk mentadbir negara dengan menjadi lebih baik. Apa pendapat anda pula? Anda boleh tinggalkan komen apa pendapat anda. Okey. Anwar tidak harus terganggu. Itu yang disebut oleh Tengku Azlan. Di sebalik lawatan ke Arab Saudi yang bermasalah di saat akhir baru-baru ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dipesankan agar tidak terganggu dengan perkara itu. Seorang ahli UMNO yang juga adalah bekas Timbalan Menteri Pengangkutan, Tengku Azlan Sultan Abu Bakar berkata, Anwar sebaliknya mestilah fokus menjalankan tugas bagi menyelamatkan negara ini, katanya. Katanya Anwar tidak perlu untuk menghiraukan pelbagai persepsi yang cuba dimainkan oleh pihak berkepentingan dalam hal berkenaan, kata beliau. Beliau berkata, saya dapati beliau diterima baik di kalangan rakyat, malah begitu popular di kalangan anak-anak muda. Apa yang berlaku di Arab Saudi, katanya, baru-baru ini tidak harus mengganggu dan menghilangkan fokusnya, kata beliau. Bercakap dalam satu pertemuan di pejabatnya, Tengku Azlan yang juga adalah bekas ahli parlimen Jerantut itu menambah, Anwar adalah pilihan terbaik untuk mengemudi negara pada ketika ini. Pengerusi PH itu katanya bukan sahaja diterima baik oleh masyarakat majmuk di negara ini, bahkan penerimaan di peringkat antarabangsa juga amat membanggakan, katanya. Dengan demikian, tegasnya lagi, apa yang harus Anwar lakukan ialah move on demi kepentingan rakyat dan juga negara. Tengku Azlan menambah, apa yang berlaku dalam isu lawatan ke Arab Saudi baru-baru ini bukanlah satu kesalahan atau kesilapan di pihak Anwar sehinggalah beliau perlu dicemu dan diperlekehkan. Penjelasan daripada Wisma Putra dengan jelas menunjukkan bahawa lawatan itu dilakukan dengan cukup teratur dan memenuhi semua protokol diplomatik yang sewajarnya. Untuk itu, kita sebagai rakyat seharusnya berdiri teguh di belakang Perdana Menteri dan kerajaan tanpa berbelah bagi, tegasnya lagi. Malah Tengku Azlan yakin usaha bersungguh-sungguh Anwar memerangi rasuah dan membersihkan negara dengan tata kelola yang bersih adalah agenda yang disukai oleh rakyat. Tahniah diucapkan, Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.